Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdhal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Iman, makna lughawinya apa? Makna lughawinya diambil daripada perkataan aman. Dari perkataan aman. Dan aman ni lawan bagi khauf. Macam dalam surah Ila fi Quraisy, wa amanahum min khauf. Allah Ta'ala amankan mereka dari ketakutan. Kemudian dia punya penggunaan dia kadang-kalanya mutaaddi bila harfil jar. Mutaaddi bila harfil jar. Asalnya dia amina kan, amina ya'manu, aman. Bila ditukar ke wazan af'ala, af'ala bab if'al, af'ala yufilu if'al, jadi amana. A'mana. A'mana tashilnya amana. Amana yuminu imanan. Jadi bila jadi amana yuminu imanan, dia jadi mutaaddi. Mutaaddi dengan mana izalatul khauf, menghilangkan ketakutan. Bila mutaaddi, kadang-kala mutaaddi bila harfil jar, yakni tanpa ba, tanpa lam dan sebagainya. Jadi langsung mutaaddi kepada maf'ul. Bila mutaaddi tanpa harful jar ini ada dua keadaan. Satunya mutaaddi ila maf'ulin wahidin. Mutaaddi kepada satu maf'ul. Mutaaddi ila maf'ulin wahidin. Mutaaddi kepada satu maf'ul. Contoh amantuhu. Macam dalam Quran kan amanahum. وَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم. Di situ amana mutaaddi bila harfil jar. Mutaaddi langsung kepada maf'ul. Dan maf'ul pula maf'ul wahid. Mutaaddi ila maf'ulin wahidin. Boleh faham? Dan kadang-kadang mutaaddi ila maf'ulaini. Contoh amantuhu ghairihi. Amantuhu ghairi. Amantuhu ghairi. Aku amankan dia daripada orang lain, orang selain aku. Mana siapa-siapa selain aku nak takutkan dia tak boleh. Sebab apa? Aku lindungi dia. Amantuhu ghairi. Itu satu penggunaannya. Amanah. Jadi mutaaddi bila harfil jar. Dan kadang-kala dia punya kegunaan dia mutaaddi bil ba. Mutaaddi dengan huruf ba. Bila mutaaddi dengan huruf ba, kadang-kala ba itu masuk kepada zawat. Amantu billahi wa malaikatihi wa rusulihi. Aku beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul, para malaikat. Mutaaddi dengan ba ni kadang-kala ba itu masuk kepada zawat, dan kadang-kala ba itu masuk kepada ahkam. Ahkam yakni hukum hakam. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih. Rasul beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya
daripada Allah Subhanahu wa taala. Bima ma unzilatu ahkam. Okey ya. Jadi bila mutaaddi dengan ba, kadang-kala ba tu masuk kepada dawat, dan kadang-kala ba tu masuk kepada ahkam. Satu lagi kegunaan amanah ni mutaaddi dengan lam. Mutaaddi dengan lam. Di sini biasanya ada amanah datang dengan makna inqiyad. Inqiyad. Akur. Inqada yanqadu inqiyadan. Akur. Contohnya apa? Wa ma anta bimu'minil lana walau kunna sadiqin. Anak-anak Nabi Yaqub kata kepada Nabi Yaqub, ayanda tak inqiyad, tidak akur pada kenyataan kami bahawa Yusuf dimakan serigala. Ma anta bimu'minil lana. Bimu'minin lana. Bapa tak inqiyad, tidak akur kepada kami. Mutaaddi dengan lam. Mutaaddi dengan lam datang dengan makna apa? Amanah dengan makna inqada. Inqada yanqadu inqiyadan. Anu'minu li basharaini mithlina. Anu'minu ay ananqadu li basharaini. Fir'aun kata kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, anu'minu li basharaini, apakah kita akan akur, akan tunduk kepada dua orang manusia. Anu'minu li basharaini mithlina. Macam kita juga manusia ni. Kita makan minum, dia pun makan minum. Kita berjalan beli makanan, dia pun berjalan beli makanan dan sebagainya. Adakah kepada mereka manusia macam kita ni kita nak patuh, nak akur? Anu'minu li basharaini mithlina wa qaumuhuma lana abidun, walhal kaum mereka menjadi hamba kepada kita. Satu lagi kegunaan iman ini mutaaddi dengan apa? Ala. Mutaaddi dengan ala. Contohnya apa? Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma amana alaihi al-bashar. Tiada mana-mana nabi pun, ma minal anbiya'i nabiyyun, tiada dari kalangan nabi, nabiyyun walaupun seorang nabi tiada, illa melainkan dia dikurniakan mukjizat. Mukjizat yang mana? Ma mithluhu, yang mana seumpamanya seperti mukjizat seperti itu, amana alaihi al-bashar, beriman dengannya oleh manusia. Okey ya. Tapi menurut Allama Al-Kashmiri, penggunaan mutaaddi dengan ala ni terlalu sedikit. Penggunaan amana yu'minu imanan mutaaddi dengan ala, penggunaannya terlalu sedikit. Okey ya. Jadi kalau mutaaddi dengan ala ni maknanya apa? Makna i'timad. Ba'amana alaihi al-bashar, tiada mana-mana nabi melainkan dikurniakan mukjizat di mana dengannya manusia i'timad. Manusia i'timad kepada para nabi. Ma minal anbiya'i nabiyyun illa u'tiya ma mithluhu amana alaihi al-bashar. Hadis ni ada dalam Sahih Bukhari. Dalam Sahih Bukhari, kitab Fadailil Quran. Kitab Fadailil Quran dalam Sahih Bukhari. Jadi kesimpulannya ada berapa? Perkataan amana yu'minu imanan, dia punya kegunaannya. Yang pertama, dia mutaaddi binafsihi. Mutaaddi sendiri bila harfil jar, sama ada mutaaddi kepada satu maf'ul ataupun kepada dua maf'ul. Yang kedua, iman mutaaddi dengan ba. Di sini dengan makna tasdiq. Dengan makna apa? Membenarkan. Mutaaddi dengan ba.
kadang-kadang dia masuk pada zawat, ba tu kadang-kadang masuk pada ahkam. Yang ketiga, muta'addi dengan lam. Muta'addi dengan lam, iman akan memberi makna apa? Inqiyad. Inqiyad yakni akur. Dan yang keempat, muta'addi dengan ala, yang mana terlalu sedikit ni. Kegunaan yang keempat ni muta'addi dengan ala, dengan makna i'timad. Mana dengan mana apa? I'tamada. Itu makna lughawi. Makna syar'i pula apa? Iman mengikut makna syar'i. Biasa takrif yang kita dengar, tasdiq bil jinan, membenarkan dengan hati, wa iqrarun bil lisan, wa amalun bil arkan, mengaku dengan lidah dan buat amal, beramal bil arkan dengan anggota badan. Ini satu takrif iman syar'i. Merangkumi tiga perkara. Merangkumi tiga perkara, iaitu tasdiq bil jinan, tasdik dalam hati, iqrar bil lisan, dan amal bil arkan. Tarikh ni berlaku ikhtilaf pada bahagian kedua dan bahagian ketiga. Bahagian iqrar bil lisan ada ikhtilaf di kalangan firaq al-islamiyah, firqah-firqah Islam, sama ada mensyaratkan iqrar bil lisan ataupun tidak. Misalnya, sama ada firqah yang ikhtilaf ni melibatkan firqah haq dan juga firqah batil. Di kalangan firqah haq yang tak mensyaratkan iqrar bil lisan ialah Hanafiyah, ataupun kita sebutlah mutakallimin, golongan mutakallimin. Mereka mengatakan iman tu basit. Iman tu nama bagi tasdiq bil jinan, tasdiq dalam hati. Iqrar bil lisan tidak disyaratkan. Ini berbeza dengan golongan muhaddithin. Golongan muhaddithin mensyaratkan iman kena ada iqrar bil lisan. Iman ni gabungan daripada tasdiq bil jinan dan juga iqrar bil lisan, dan satu lagi amal bil arkan. Itu di kalangan ahli haq. Di kalangan ahli batil pula, yang mengatakan iman tu basit, ialah apa ni, golongan murji'ah. Iman basit, golongan murji'ah. Mereka kata hanya ada tasdiq dalam hati, walaupun tidak ada iqrar bil lisan pun tak apa. Sebaliknya pula, Karamiyah. Karamiyah mengatakan iman ni hanya memadai dengan iqrar bil lisan. Karamiyah kata memadai dengan iqrar bil lisan. Kalau Murji'ah kata iqrar tak ada pun tak apa. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya tentang iqrar bil lisan ni ada ikhtilaf. Ada yang kata perlu ada yang kata tak ada pun tak apa. Sama juga amal bil arkan pun ada ikhtilaf. Sama, ikhtilaf ni pun sama, melibatkan firqah Islamiyah haq, firqah Islamiyah haqqah, dan firqah Islamiyah batilah.
Di kalangan firqah Islamiyah haqqah yang mengatakan amal bil arkan ni tak ada pun tak apa, ialah golongan mutakallimin. Sebab mereka kata iman basit. Iman ni satu yang basit, yang tidak murakkab. Iman ni nama bagi tasdiqun bil qalbi sahaja. Ini pandangan golongan mutakallimin. Di kalangan firqah batilah pula, yang mengatakan amal tak perlu ni ialah golongan murji'ah. Golongan murji'ah. Mereka kata amalun bil arkan ni tak ada pun tak apa. Golongan murji'ah, amalun bil arkan tak ada pun tak apa. Kemudian bila diteliti, didapati bahawa ikhtilaf antara firqah Islamiyah haqqah ni sekadar ikhtilaf lafzi. Sekadar ikhtilaf lafzi sahaja. Macam mana ikhtilaf lafzi? Golongan mutakallimin yang mengatakan iman basit, iman ni nama bagi tasdiq bil jinan sahaja, maksud mereka juzuk asli bagi iman, juzuk asli. Iman ni ada juzuk asli, ada juzuk takmili. Ada juzuk asli, juzuk takmili. Macam pokok, untuk mudah faham, kita buat contoh pokok. Juzuk asli bagi pokok akar dan batang itu juzuk yang utama. Yang mana kalau tak ada akar, pokok mati. Dalam Al-Quran pun Allah Ta'ala umpamakan iman ni macam pokok. Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan tayyibatan kasyajaratin tayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu perhatikan bahawa Allah Ta'ala buat perumpamaan kalimah tayyibah, kalimah la ilaha illallah, seperti kasyajaratin tayyibah, seperti pokok yang baik. Asluha thabitun, pangkalnya mantap, akarnya mantap dalam bumi. Wa far'uha fis sama', dan dahannya menjulang ke langit. Jadi sebagaimana pokok ada juzuk asli, juzuk utama, dan ada juzuk takmili, juzuk pelengkap. Daun pelengkap bagi pokok, bunga pelengkap, buah pelengkap. Kalau tak ada pun tak apa, pokok tu boleh hidup. Jadi maksud mutakallimin bila mana mereka mengatakan iman basit, maksud mereka juzuk aslinya tu basit. Juzuk aslinya tu ialah hanya tasdiq bil jinan. Tetapi mereka tidak menafikan bahawa juzuk takmili pun penting. Kalau amal tak ada, sembahyang tak ada, tak dapat masuk syurga juga, kecuali dapat pengampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sembahyang tak ada ataupun dia buat dosa besar, maka dia tidak selamat daripada dukhul, daripada memasuki neraka. Walaupun mungkin tidak khulud, mungkin tidak kekal, tetapi dia tidak selamat daripada masuk neraka tanpa pengampunan Allah. Allah nak ampun lain cerita. Ini pandangan siapa ni? Pandangan mutakallimin. Mereka kata iman basit, dengan mana juzuk aslinya tu basit, tapi juzuk takmili kena ada juga. Juzuk takmili tak ada dari segi apa tu, untuk basic, untuk asas iman. Untuk asas iman tak ada pun tak apa, dahan ke daun ke apa tak ada, tak apa, untuk asas iman. Tetapi untuk kesempurnaan iman, untuk takmil iman, maka kena ada juga. Berbeza golongan batil yang kata basit seperti murji'ah. Murji'ah mereka kata iman basit. Iman basit mana iman sekadar tasdik dalam hati, tak perlu amal. Amal bil arkan tak perlu.
Mereka kata kalau tak ada amal pun boleh masuk syurga juga. La tadurru ma'al imani ma'siyatun. Asal saja ada iman, asal saja ada tasdik dalam hati, buat maksiat, buat dosa besar pun tak apa. Ini pandangan Murji'ah, firqah. Dianggap firqah Islamiyah batilah, firqah Islam tapi firqah yang batil. Boleh faham? Jadi itu uh, pandangan yang kata basit di kalangan firqah haqqah dan di kalangan firqah batilah. Ada beza kan? Ikhtilaf dengan firqah haqqah, ikhtilaf antara muhaddithin dengan mutakallim ini ikhtilaf lafzi. Ikhtilaf lafzi. Mutakallimin kata iman basit dengan mana juzuk aslinya basit. Muhaddithin kata iman murakkab, iman gabungan daripada tiga. Iman gabungan dari tiga. Tasdiq bil jinan, iqrar bil lisan, amal bil arkan, iman murakkab. Dengan makna ajza' takmiliyahnya tu yang murakkab. Jadi ikhtilaf lafzi kan. Mutakallimin kata basit, yakni juzuk aslinya yang basit. Muhaddithin kata murakkab, yakni juzuk ajza' takmiliyahnya yang murakkab. Jadi bukan ikhtilaf atas poin yang sama, betul ke betul? Ikhtilaf tu berlaku atas poin yang berlainan. Maka ikhtilaf tu ikhtilaf lafzi antara muhaddithin dengan mutakallimin. Boleh faham? Sebab tu di sisi mutakallimin, walaupun mereka kata iman basit, tetap mereka kata amal kena ada. Salah kena ada, zakat kena ada, lain-lain amal syara'i'ul Islam kena ada. Dan tak boleh buat, tak boleh melakukan kabair, dosa-dosa besar. Kena mengelak daripada maksiat dan sebagainya. Kalau tidak, pokok tadi dia jadi tidak sempurna. Pokok tu ada asas saja, basic saja ada, takmil, pelengkap pokoknya tak ada. Bila pelengkap tak ada, maka dia tidak aman daripada masuk neraka. Tidak aman daripada masuk neraka. Kalau Allah tak ampun, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalik. Dia panggil tahtal masyiah. Orang Islam yang mana buat maksiat, murtakibul kabirah, buat dosa besar dan tidak buat ketaatan, mereka ini tahtal masyiah. Tahtal masyiah ini mana serah kepada kehendak Allah, sama ada Allah ampunkan mereka, tak masuk neraka, ataupun kalau Allah tak ampun, mereka akan masuk neraka sekejap. Tidak mukhalladu, tidak kekal, tapi akan masuk sekejap. Berbeza Murji'ah. Murji'ah kata dah ada tasdik dalam hati, dia tak masuk neraka lah, walaupun dia tak semayang, walaupun dia buat dosa besar, dia berzina, dia mencuri dan sebagainya, dia masuk syurga, tak masuk neraka. Itu Murji'ah. Jadi ikhtilaf antara muhaddithin dengan Murji'ah ni yang ikhtilaf hakiki. Boleh faham ke? Muhaddithin dengan Murji'ah ini ikhtilaf hakiki. Muhaddithin kata murakkab, Murji'ah kata basit. Dengan makna basit ni tak semayang pun tak apa. Ini yang ikhtilaf yang hakiki. Berbeza dengan muhaddithin dengan mutakallimin tadi, ikhtilafnya ikhtilaf lafzi sahaja. Boleh faham ke tu? Ya. Macam mana Helmi faham? Ya. Dengar ke suara saya ni? Kita duk cerita tadi, nanti mungkin kalau tak jelas saya akan detailkan lagi lah. Kita asalnya poin kita tadi duk cerita ta'rif iman kan, ta'rif syar'i. Ta'rif syar'i iman ni menurut yang masyhurnya ialah tasdiq bil jinan wa amalun bil arkan wa iqrar bil lisan wa amalun bil arkan, merangkumi tiga perkara tu. Maknanya iman tu murakkab. Ini ta'rif ni muhaddithin yang buatlah. Muhaddithin murakkab. Dan kita dah sebut tadi, ikhtilaf dalam hal ni dengan mutakallimin. Mutakallimin kata basit, iman tu basit. Maksud basit ni dia ada satu juzuk saja.
Iaitu apa? Tasdiq bil jinan. Kita dah sebut tadi, ikhtilaf dengan mutakalimin sekadar ikhtilaf lafzi. Poinnya tak sama. Boleh faham? Faham ke faham? Muhadithin faham? Muhadithin kata murakkab, yakni dia mengambil kira. Ya, muhadithin kata murakkab mengambil kira ajza' takmiliyah. Ajza' takmiliyah ni kalau pokok kena kira semua. Akarnya, dahannya, daunnya, bunganya, buahnya. Itu ajza' takmiliyah. Muhadithin kata murakkab mengambil kira ajza' takmiliyah. Mutakalimin kata basit mengambil kira juzuk asli sahaja. Juzuk asli pada pokok akar dan batang tu. Itu juzuk asal, juzuk asli. Ikhtilaf lafzi kan. Berbeza dengan Murji'ah, ikhtilafnya hakiki. Murji'ah tu firqah batilah. Mutakalimin masuk dalam firqah haqqah. Ada satu lagi ta'rif iman. Tasdiqu ini biasanya mutakalimin yang buat ta'rif. Sebab disebut satu juzuk saja. Tasdiqu ma'ulima maji'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bihi. Tasdiq mana membenarkan. Mutakalimin punya ta'rif ini mengambil ke tasdiq saja, tasdiq bil jinan. Dia tak bilang 3, dia bilang 1 saja. Tasdiqu ma'ulima membenarkan perkara yang mana diketahui Nabi bawa perkara itu. Sesuai dengan ayat Quran, ma'atakumur rasulu fakhudhuh. Apa yang Rasul bawa kepada kamu adalah kamu ambil. Tasdiqu ma'ulima maji'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bihi daruratan. Membenarkan perkara yang kita tahu Nabi bawa perkara itu daruratan secara pasti. Maknanya yakin, kita meyakini Nabi bawa perkara itu, maka kita tasdik, kita mengimani perkara itu dan kita membenarkan perkara itu. Tasdiqu ma'ulima maji'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam daruratan bermakna yaqinan. Pasti Nabi bawa datang perkara itu. Ijmalan fi ma'ulima ijmalan, kalau Nabi cerita perkara itu secara ijmal, secara ringkas, kita imani secara ringkas. Macam adabul qabr kan, Nabi cerita tentang adab kubur. Cerita ijmal saja, Nabi tak detailkan. Azab kubur bagaimana, apa, di mana, itu tak ada detail tu. Ijmal saja Nabi cerita, maka kita imani sabitnya adanya adab kubur secara ijmal. Wa tafsilan fi ma'ulima tafsilan, dalam perkara yang diketahui Nabi cerita secara tafsil, secara detail, kita imani secara detail. Misalnya tentang solat, detail zuhur berapa rakaat, waktunya bila, habis waktunya bila, apakah syarat-syaratnya, apakah rukun-rukunnya, itu Nabi cerita dengan detail tu tentang solat, maka kita imani tentang solat secara detail. Pokoknya dalam ta'rif ini hanya menyebut dia punya poin utamanya satu perkara saja, iaitu tasdiq. Boleh faham? Tasdiqu ma'ulima maji'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebab tu kita kembali kepada tadi, pertikaian antara muhaddithin dengan mutakallimin. Pertikaian itu timbul dalam ta'rif yang mereka bagi. Pihak yang mengatakan iman murakkab, mereka bagi ta'rif itu pun murakkab, menyebut 3 unsur. Menyebut 3 unsur ataupun 3 perkara. Boleh faham? Tasdik bil jinan, yang kedua apa? Iqrar bil lisan, dan yang ketiga amal bil arkan. Ini di sisi mereka yang mengatakan iman murakkab. Di sisi yang mengatakan basit, mereka bagi ta'rif menyebut satu perkara saja, iaitu tasdiq. Iaitu apa dia? Tasdiq. Boleh faham? Tasdiqu ma'ulima. Jadi sebab tu saya dah sebut tadi, ta'rif yang merangkumi 3 tu lebih merupakan muhaddithin punya ta'rif, dan ini lebih merupakan mutakallimin punya ta'rif. Tasdiqu ma'ulima maji'un nabiyyi sallallahu alaihi wasallam bi daruratan ijmalan fi ma'ulima ijmalan wa tafsilan fi ma'ulima tafsilan. Tadi kita dah sebut ikhtilaf
antara muhaddithin. Muhaddithin itu termasuk Syafi'i dalam hal ni lah. Syafi'iyah termasuk mengatakan iman murakkab, termasuk Imam Bukhari juga. Nanti kita akan baca nanti dalam terjemah Imam Bukhari ini, Imam Bukhari mentasrihkan wa yazidu wa yanqus. Iman itu bertambah dan berkurang. Dan Imam Bukhari akan sabitkan berkali-kali. Mereka ikhtilaf juga dengan firqah haqqah dan juga firqah batilah. Yang mutakallimin kan kata basit. Kan? Jadi mereka ikhtilaf dengan pihak yang mengatakan murakkab. Yaitu siapa? Muhaddithin. Ikhtilaf tu lafzi, kita tak ulang. Sebab itu dah jelas, ikhtilafnya lafzi. Satu lagi mutakallimin yang kata basit ni ikhtilaf dengan yang kata murakkab dari kalangan firqah batilah ataupun firqah dhallah, iaitu siapa? Mu'tazilah. Di antara firqah Islamiyah yang dhallah, Mu'tazilah dan Khawarij, mereka mengatakan iman itu murakkab hakiki ni. Mutakallimin kata basit, muhaddithin pula kata murakkab. Tapi muhaddithin, di sisi muhaddithin yang kata murakkab ni, kalau tak sembahyang tak jadi keluar daripada Islam. Ataupun penzina misalnya kan, tak terkeluar daripada Islam, tak sampai keluar daripada Islam. Sebab yang menentukan keluar daripada Islam ni ialah perkara usul, yang melanggar perkara akidah, bukan melanggar perkara furu'. Tak sembahyang perkara furu', berzina perkara furu'. Melanggar perkara furu' di sisi muhaddithin tidaklah sampai keluar daripada Islam. Namun mereka mengatakan orang ini murtakibul kabirah ni tahtal masyiah. Boleh faham? Tahtal masyiah ni maknanya insya'a afa anhu, jika Allah mahu Allah maafkan dia. Wa insya'a aqabahu, jika Allah mahu Allah hukum dia sementara. Dan tidak mukhalladun finnar. Berbeza dengan Mu'tazilah dan Khawarij, mereka mengatakan mukhalladun finnar, murtakibul kabirah, kekal di dalam neraka. Kekal dalam neraka. Golongan muhaddithin, walaupun mereka kata iman murakkab, tidaklah sampai mereka mengatakan murtakibul kabirah, kekal dalam neraka. Dukhul tu mungkin, dukhul masuk neraka mungkin kalau Allah tak ampun. Tetapi khulud itu tidak. Dukhulun nar, dukhul yakni masuk neraka mungkin, tetapi khulud, kekal dalam neraka itu tidak. Boleh faham perbezaan tu? Semua faham ke? Ya. Alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita tutup setakat ni dulu lah untuk petang insya-Allah. Wassallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.